اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 13, baris yang ke-11 daripada atas. Surat 13 baris ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, bermula menutup aurah, iaitu dengan sesuatu yang suci. Yang menegah ia sesuatu yang suci akan kelihatan warna kulit, maka ditutup akan dia akan aurah pada pihak atasnya. Pada sisi pandangan atas wajib ditutup, dan kelilingnya, makna wajib ditutup pada sudut sisi kelilingnya. Wajib tutup aurah pada pihak, pada sisi atasnya dan juga kelilingnya. Yang tidak wajib tutup adalah pada pihak bawahnya. Hak bawah tu tak wajib tutup. Jadi berkaitan dengan menutupi aurah yang terdahulu, syarat sah menutupi aurah jika kuasa. Kalau tidak kuasa, sembahyang dalam keadaan aurahnya tidak ditutup dengan sempurna, tetapi air sembahyang ada serta suci daripada najis, sembahyang itu tidak wajib diqadakkan kembali. Contoh kita kata orang perempuan kena musibah, jadi pakaian ada kodo-kodo je, jadi tutup kepala pun kodo-kodo je, mana tak sempurna lah, sebab dalam keadaan darurah, musibah, makna tutup jugalah. Orang lelaki tak ada masalah, orang perempuan. Jadi makna ada aurah yang terbuka dalam keadaan tidak kuasa menutupi sekalian aurah, tapi sembahyang tu wuduknya ada serta suci daripada najis, maka sembahyang tu sah dah, tidak wajib diulangi kembali, diqadakkan kembali, sebab menutup aurah menjadi syarat sah jika kuasa. Kemudian menutup aurah ni pula dengan sesuatu yang suci. Sebut dah minggu lepas ni, kalau hak najis tak boleh pakai. Kalau ada satu helai saja pakaian najis, tidak ada air untuk membasuhnya, maka masa nak semayang, hak selah tu kena buang. Jadi semayangnya telanjanglah semayang dianya. Sebelum dia sembahyang pakai kain kena air kencing, tak ada air untuk kita basuh air kencing tu. Siapa tanya nak semayang, nak takbir, kain tu kena sakut paku, dia kena semayang gitu. Gitulah dalam mazhab Syafi'i kita. Kalau tiga mazhab laginya, Hanafi, Hanbali, Maliki, dia lebih utama menutupi aurah daripada suci daripada najis. Itu tiga mazhab lain. Jadi menutupi aurah ni dengan sesuatu yang suci, yang menegah ia, yang suci ni yang tak najis lah. Kalau hak kotor itu masih lagi panggil suci. Cerita dah dulu kan, dia suci, lawang dia najis, bersih, lawang dia kotor. Faham tak? Bersih, lawang dia kotor. Hak bersih
pasti suci. Hak suci terkadang bersih, terkadang kotor. Sebab bersih dan kotor adalah benda suci. Bersih pun benda suci, kotor pun benda suci. Pakaian busuk bangor dah kita kata. Bersih ke kotor? Kotor. Tapi suci ke najis? Suci. Dah busuk tu bukan najis. Ada. Jadi kalau kata bersih pasti suci. Suci terkadang bersih, terkadang kotor. Jadi suci daripada suci daripada najis itu syarat sah sembahyang. Suci daripada kotor itu sunat. Nak sembahyang baju busuk tu kotor panggil dia, maka disunatkan tukar pakaian lain. Sebab apa? Kita nak menghadap Allah. Hak suci dan najis hak tu wajib dah tu. Suci daripada kotor tu sunat. Mana kita pakai pakaian yang suci lagi bersih. Suci lagi bersih. Suci itu syarat sah sembahyang. Bersih itu disunatkan kepada kita. Suci itu wajib, bersih itu sunat. Faham tak ni? Mana kalau pakaian tu masih lagi hukum suci, tapi sehari dah pakai dengan busuk bau baju tu, tak bersih, maka sah sembahyang sebab masih lagi suci, tetapi tidak bersih, kotor dia panggil. Ada. Jadi makna kalaulah pakaian tu pakaian yang suci tapi kotor, tu wajib kena pakai tu. Ni apa dak sembahyang tak sedap, pakaian tak sedap, pakai sehari dah tak sedap, najis ke dak? Dak. Suci lah orang panggilnya. Suci. Bahkan kalau najis pun kena cari pakaian lain untuk semayang. Tak ada pakaian untuk semayang, kena buang pakaian, semayang tetap wajib. Ni setakat pakaian tak sedap, dok semayang. Oh tu karut sangat tu. Karut sangat. Turun je bandar dok semayang. Turun je bandar dok semayang. Ni orang-orang pendalaman ni. Anak-anak menatu di sesuatu lah kalau mau diturun bandar. Dia turun bandar sama-sama grup tua dia tu lah. Mau ajib lah ke grup dia tu. Guru tak ada tu lelaki guru tu lelaki tak ada dah. Jadi apa nak pergi bandar ni, kawan-kawan sama puang ni nah. Pergi bandar. Pergi bandar. Tu lelaki ada dah. Orang tua-tua. Tu lelaki ada dah. Pergi bandar, anak natu dia usia apa? Tak mayang Tak mayang. Balik petang. Dah mana mak? Zuhur mayang dak? Dak Dah nak mayang warna dia kata. Allah. Ni kata anak natu di sesuatu. Mana anak natu tu nak pergi bandar bawa dah orang tua tu tak tinggal. Tapi kadang-kadang nak jalan ngegu dia, jalan sama tua dia. Anak natu bawa sok modah, anak natu bawa bak semayang memang kena semayang lah. Tapi kalau pergi ngegeruk dia tak mayang. Mayang so je lah bapa rumah. Bapa rumah mayang so. Zuhur dak. Oh dia ingat mudah-mudah je. Macam-macam alasan. Ada lagi biasa gitu. Ni cerita semasa lah ni. Cerita semasa, bukan cerita zaman dahulu macam cerita tu ni. Pada zaman dahulu, bukan gitu ni. Bukan. Ada begitu kan, pada zaman dahulu, cerita kancil tu lah. Bukan cerita zaman dahulu ni, zaman sekarang. Turun bandar dak semayang. Zuhur tu lah. Asal mungkin dadam balik semayang. Zuhur dak semayang. Alasan apa sekarang ni? No, kalau tempat mana-mana tempat ada belaka tempat semayang. Dah masjid tu masjid lah. Nak pergi mana? Sabasung ada tempat semayang. Maiding ada tempat semayang. Maiding ada tempat semayang tau? Ada? Dia tempat dia tak ada? Kan ada tempat dia? Maiding ada? Kau tahunya kat KFC luar mana? Bukan bangunan Maiding lah. Sabasung tu tahulah, Sabasung tu parking belakang tu.
Tak perasan. Lepas tu tempat semayang tu, baju semayang orang puang pun ada lening. Orang bubuh belaka dah. Faham tak? Tempat semayang puang ada baju semayang tu. Tapi wangi ke busuk tak tahulah. tapi adalah tau. Yelah kadang-kadang baju semayang ada dia kata. Tapi mana apok gelohong apa? Apok gelohong. Dia beli je duduk situ dak basuh-basuh pakai sudah. Ada. Tu panggil apa tu? Suci tapi dak bersih. Kena semayang. Kalau tak ada baju semayang sendiri kau. Tapi tak ada masalah dah turun ban dah. Bawa lah baju semayang. Apa masalahnya? Bawa lah baju semayang. Tahu dah dan turun ban dah ni. Tak boleh nak balik awal. Rasa minyak. Yang ni kita tempat beli ni. Rasa minyak ni bukan berhenti belaka. Tapi nak senang masjid lah. Masjid senang. Kalau saya minyak tu kadang-kadang sepik, kadang-kadang tak berselesa. Pergi masjid selesa lalu. Tak ada alasan. Ni apa-apa hadak semayang, mudah-mudah je tinggal. Kalau tak ada pakaian suci, tetap wajib sembahyang. Sembahyang dalam keadaan telanjang. Kemudian sesuatu suci tu yang menegah ia akan kelihatan warna kulit. Memang pakaian menegah kelihatan warna kulit. Warna kulit kalau bayang, tu masih lagi menegah warna kulit. Ada ni. Bayang masih lagi menegah warna kulit. Dia pula jangan nampak warna kulit dengan pandangan tanpa pancaran cahaya. Kalaulah pakaian tu nipis, tak nampak warna kulit, tetapi apabila duduk di dekat-dekat pintu tingkap ke, ada pancaran cahaya masuk. Jadi dengan pancaran cahaya tu nampaklah warna kulit. Tak kira tu. Kalau nampak warna kulit dengan pancaran cahaya seumpama tu, dikira tak nampak lagi. Sebab dia hak tak bolehnya nampak warna kulit dengan pandangan asal, bukan dengan ada melalui pancaran cahaya. Pada ni. Jadi biasanya pakaian nipis macam mana pun memang menegah warna kulit. Cuma kita pakaian nipis ni kalau orang lelaki lah. Kalau orang lelaki yang tak sedapnya, kadang-kadang dia jadi apa ni? Jadi berlubang. Dia kadang-kadang jadi berlubang. Faham tak? Dia boleh nipis ni dia jadi berlubang. Faham tak? Berlubang ni dia nak nampak kulit lah. Tu kalau ada nipis. Kerana tu je. Tak mau pakai nipis ni. Hak takut lagi je masa sujud. Dah boleh lalu. Masa sujud lah. Tapi maknanya nipis dia masih lagi menegah kelihatan warna kulit. Hanya nampak tubuh itu masih lagi sah sembahyang. Faham tak? Dia menegah kelihatan warna kulit. Hak ni kira dalam sembahyang ni. Di hadapan lelaki ajnabi itu cerita lain pula. Tu cerita lain pula. Pakaian yang sendak dengan tubuh tu cerita lain. Hak ni bab aurah dalam sembahyang. Kalau pakaian perempuan yang menutupi warna kulit tadi ni ketat, hukumnya makruh. Sah semayang. Ini cerita bab aurah dalam semayang. Di hadapan lelaki ajnabi pakai pakaian yang nampak bentuk tubuh tu hukum lain pula tu. Kita nak cerita ni hak aurah di dalam sembahyang. Maknanya kalau pakaian tu dia sama sendak dengan tubuh dalam semayang, menutupi aurah, sah semayang, tetapi makruh. Orang lelaki kalau ketat, dia khilaful aula. Khilaful aula ni dia rendah sedikit daripada makruh, tinggi sikit daripada haruh. Kita ada wajib, kita ada sunat, haruh, makruh, haram. Mana ni? Dia sunat, haruh, makruh, haram. Jadi khilaful aula ni antara haruh dengan haram. Antara haruh dengan makruh.
Mana dia rendah sedikit lah daripada makruh, tapi bukan harus. Khilaful aula, menyalahi utama, kurang elok. Itu bagi orang lelaki. Cuma orang lelaki ni masalah kalau ketat, dia gini, dalam sembahyang lelaki sama, perempuan sama. Pakaian contohnya yang kita nak pakaian yang tidak perlu kita cara ke dia masa kita bergerak di dalam sembahyang. Ada ni. Disunatkan kita pakai pakaian yang mana kita bergerak dalam sembahyang, daripada berdiri kepada rokok, kepada i'tidal, kepada sujud, kepada duduk, lepas tu bangun berdiri kembali. Pergerakan kita tu kita tak secara ada di kita. Sunat dia gitu. Tak ambuh kata pakai baju dulu lapis, nak rokok, kilah dulu. Baru rokok. Sami Allah mana bidah? Betul dulu. Tak ambuh gitu. Apa panggil apa? Banyak kerja. Nak turun sujud ni, dia kepik dulu ni. Kepik. Dah ni, pakai jubah besar. Jubah besar kan, kalau dah kepik kan, pijak dia orang sebelah, tak bangun lagi kan. Jadi daripada i'tidal, nak turun sujud, dia kepik. Kepik. Lepas tu baru boleh turun. Makna apa ni? Dalam semayang, fokus kepada pakaian. Bukan fokus kepada semayang. Tak jadi biasa ni. Dia pun pakai macam selendang gitu. Lepas tu nak rokok, betul. I'tidal jatuh, betul. Turun sujud, betul. Ni ada orang pesen gini. Ni nak semayang ke nak gapa benarnya? Tak? Sebab tu kan macam-macam orang Pakistan kan, orang lelaki kan. Tengok tak seluar dia, kembang seluar dia. Faham tak? Kembang, faham tak? Sebab apa? Ni nak gerak ni mudah. Tak ada cara apa dah. Sebab kita nak tupu semayang, bukan nak tupu beki baju, beki apa. Gimana? Dia nak gitu pakaian orang lelaki. Tapi kalau pakaian orang lelaki tu ketat, dia nak turun sujud, dia kena tarik sikit luar dia. Tariklah, tidak turun gitu, tegang pakaian tu dengan luar ketat. Maka nak sujud, dia pun tarik sikit. Tarik sikit lah, faham tak? Barulah boleh turun. Sebab luar tu ketat. Panggil apa ni? Jadi banyak kerja dalam sembahyang. Lepas tu macam Pakistan tu, dia jadi luar dia jadi besar tu. Sebab apa? Dia mudah. Gemari-gemari ni tak payah cara. Kita nak gitu dalam sembahyang. Puan guna pakaian puan lain ni. Dak bukan. Pakaian sembahyang perempuan dia berubah mengikut peredaran zaman. Peredaran masa. Orang dulu baju sembahyang fashion orang dulu. Orang sekarang baju sembahyang fashion orang sekarang. Saya sihat dulu pakai lengan. Pakai lengan tau. Lepas tu lengan ada sini ni. Apa? Atas tutup, bawah tak tutup. Dah tutup am dah atas. Ya, awak lebih. Dia tutup atas ni, bawah dia buka. Tutup atas kenapa? Kira dia. Dia dikim dia kira aurat. Dia kira aurat. Dah iyalah. Jadi dikira aurat. Bukan aurat. Dan kalau aurat dibubuh tangan kain lebih tu kan, dibubuh yang lebih. Lepas tu terbuka tak? Terbuka tak? Ada tu. Kalau aurat tak mana? Bukan bergaluh tu salah faham. Bukan bergaluh. Dia salah faham, bukan peseng. Memang dia kata aurah. Bukan peseng, dia kata aurah wajib tutup. Sebab dalam kitab kata melainkan muka dan tapak tangan. Tu kitab. Melainkan muka dan tapak tangan. Tapak tangan tu terjemahan kita. Tapak tangan ni, tangan ni depan belakang ni, bukan tapak saja. Tu salah faham. Bukan peseng, memang dia salah faham. Dia buat anggapan tapak saja yang bukan aurah, belakang tangan aurah, berarti dia buat lebih. Tu salah faham. Kemudian
Kalau kata aurah lah belakang tangan ni awak lebih, terbuka ke tak? Lepas tu? Tu salah faham situ. Jadi dulu dia pakai buat tangan, sekarang ni tak ada tangan. Dan mana lebih selesa untuk pergerakan sembahyang? Hak lain ni hak tak ada tangan. Dalam dia selesa. Dan bukan masa kita nak turun rokok, nak turun sujud. Masa sujud tak berlapik. Tak ada satu pahala sunat. Sebab kita sujud tapak nak kena latar, hukumnya sunat. Kalau kita berlapik, dahi tu wajib. Dahi wajib jangan berlapik. Tapak tangan sunat jangan berlapik. Tapi sunat je lah, sunat je pun main duduk semayang, sunat je sakmo tinggal. Tinggal sakmo. Boleh ustaz, boleh kita esok-esok boleh bubuh. Jadi kerja banyak jadinya. Dah nak kena ni, nak kena esok-esok. Boleh tapak tangan boleh kena latar. Tapi dia sudah esok. Hak baju terlekus semayang dia tu. Jadi banyak kerja. Orang dulu ada tangan satu. Orang dulu ni baju semayang dia 2 helai ke 1 helai? Selah daripada atas apa ke bawah ke baju suku kain suku? 2. Dulu 2 lah, walaupun ada tangan pun. Tangan ada. Tapi mana dua lah. Baju lain, kain lain. Ada tak baju sekali daripada kepala pas ke bawah? Ada. Lepas tu tangan dia ada sini. Lepas tu baju sekali kepala pas ke bawah. Kalau kira bergerak dalam semayang, mana hak lebih selesa, lebih kita tak payah peduli ke pakaian? Hak mana hak lebih tu? Dekat hak ada tangan, hak baju selah ke baju dolar, baju dengan kain? Baju dolar lebih selesa. Kalau hak selah daripada kepala pas kaki tu? Rebah. Jadi pun besar juga baju terselah pas bawah tu. Liu. Tak apa lah. Banyak kali dah apa lah. Harga pun mahal, kain pun comel. Orang nak comel ni kan. Tak ada sunat putih. Kita nak color jangok sikit, jangok color je. Orang pun tengok, comel baju semayang. Tengok, mak haji putih je. Orang nak color. Tak ambil dah putih-putihnya. Dia kalau ada tangan ni, mungkinlah kita nak sujud pun tak payah cara-cara ke baju. Sebab kita boleh letak tapak tanpa berlapik dengan baju semayang kita. Ni sunat. Hak dahi jangan berlapik tu wajib. Tapak tangan jangan berlapik tu sunat. Tapi walaupun sunat, tapi kalau sama-sama mai duduk tak tinggal sokmo sunat, rugilah kitanya. Semua semayang kita tak ada sunat belaka. Kita sujud tangan beralah dengan baju semayang sama-sama. Memang sunat je. Tinggal benda sunat semayang tapi tinggal sunat sama-sama, tak sayang ke? Tinggal sama sunat. Allah, sunat lain. Nak sunat lain pula. Dah kalau buat belakang sunat tak jadi. Dah, kalau buat banyak lagi banyak.
Selesa, dah selesa go. Masa selesa ke kalau kita buat dalam keadaan tak dapat benda sunat? Selesa? Oh, setuju. Banyak lagi benda sunat awak tak buatnya. Hak tu hak muda. Maknanya benda tu kita boleh buat. Kalau kita pakai baju semayang, hak pesen di tangan, boleh hak bubuh. Tak beralah pun tangan kita dengan baju semayang. Senang je. Ha? Oh. Ellen ni tak rasa rugi. Siapa di masa kira kat gi. Sepahala pun kira. Takut-takut kerana sepahala je main duduk timbangkan laki ni sama berat je. Yelah hak lain buat dah tak banyak mana juga buat pun. Hak dosa kita buat juga. Jadi masih timbang ke main duduk sama sendak je. Nak cari pahala sunat ni tak apalah dulu tinggal ni. Ni pahala sunat ni dulu tinggal. Masa ni tak apalah. Masa sedosa pun jangan duduk main pahala ni. Sedosa pun dah tiap-tiap kali semayang tak buat. Tiap-tiap kali semayang tak buat. Semayang fardu ke semayang sunat ke, tinggal semua sunat tu. Dak sunat tu boleh tak buat? Boleh, kena ejah baju semayang. Kita ejah baju semayang sebab kita nak benda sunat. Masalah ni je kita tak rasa rugi. Bab pahala jangan. Bab pahala di hari akhirat. Bab pahala di hari akhirat, kita minta orang pahala sepahala orang dakwi. Jadi kalau kita nak jadi kena kok. Jadi kadang-kadang kena cara, kena esok baju semayang. Jadi tadilah pula orang panggil banyak pekerjaan lain. Kita tak boleh nak tupu kepada dalam sembahyang kita tu. Sebab kita nak tupu gerak-geri semayang. Gerak-geri semayang kita nak buat apa. Kita tupu bacaan, kita tupu gerak-geri dalam semayang. Bukan nak cara kepada betul pakaian. Lepas tu kata cari pakaian yang tidak banyak ganggu kita dalam pergerakan ketika semayang tu disunatkan. Lelaki ataupun perempuan. Maka ditutup akan aurah pada pihak atasnya dan kelilingnya. Atas, keliling, bawah. Ada ni. Atas, pandangan sisi atas wajib kena tutup. Keliling, pandangan sisi wajib kena tutup. Hak bawah sahaja yang tidak wajib tutup. Hak bawah sahaja. Mana? Tapi hak bawah ni orang lelaki lah. Orang perempuan dia wajib tutup kaki. Tu perempuan. Jadi tutup terus lah, tak nampak walaupun dari sebelah bawah. Kalau orang lelaki kan, dia kain dia singkat. Maknanya dari sebelah bawah nampak dia punya peha dia apa semua. Hak bawah tu tak wajib tutup. Hak wajib tutupnya pandangan atas dan pandangan sisi, keliling dia panggil. Pandangan sisi, pandangan jawanib, tu wajib kita kena tutup. Contohlah kalau pandangan atas orang lelaki, terkadang dia pakai seluar bawah daripada pusat. Dia kain pekat dia kilah bawah dia pusat. Kalau baju ni baju tekuk baju ni dia buka, nampak tak pandangan atas? Nampak, maka batal sembahyang. Tapi siapa yang nak itar ke atas ni, tak ada cerita siapa itar dak itar ni. Nampak dak ikut pandangan atas, nampak, maka batal sembahyang. Faham tak? Tetapi kalau dia pakai seluar atas dia pusat orang lelaki, kain pelekat dikilah atas dia pusat, baju dia buka pun tak apa. Dia tak pakai baju pun sah sembahyang. Kalau setakat baju terbuka leher, tak ada apa-apa. Sebab pandangan atas sekalipun aurah dia tetap tertutup. Sebab seluar dia naik sampai ke atas. Dia gitu. Cuma orang lelaki ni, budak-budak muda sekarang, dia kadang-kadang kok belakang, sebelah belakang.
Sebelah belakang dia punya seluar pada masa rokok sujud. Apabila baju tu singkat, ni masalah. Faham tak ni? Dia pandangan atas, sebelah belakang tak nampak sebab belakang ni rapat. Dia pandangan atas ni, hak depan ni kalau biasa nampaknya. Faham tak? Hak belakang, pandangan atas tidak akan nampak sebab belakang ni rapat di tubuh. Faham tak? Mana kalau belakang seluar di bawah dia pusat bawah daripada aurah pun tak apa. Tapi kadang-kadang baju tu singkat. Masa dia rokok sujud, baju tu pun terakat, nampaklah belakang dia tu. Nampak sampai ke seluar dalam kadang-kadang. Kata budak ni semayang apa pesen ni. Faham tak? Masa dia berdiri, okey. Sebab berdiri ni baju dia kat belakang memang tidak akan nampak pandangan atas sebab baju dia rapat. Tapi baju dia singkat. Singkat tu masa rokok sujud, baju tu terselok. Kan ni. Ni bab aurah belaka ni. Tu tutup bagi pandangan atas. Orang perempuan tidak ada isu lah. Pandangan atas memang perempuan tak ada isu. Sebab orang tutup daripada kepala terus ni tak ada timbul isu. Dan timbul isu pandangan atas orang lelaki. Orang lelaki. Kan ni. Hak tu timbul tu orang lelaki yang gemuk. Apabila dia gemuk, tulang belakang dia tak gerak, yang jadi tambahnya daging. Faham tak ni? Ke orang gemuk tulang belakang dia kesong. Tulang belakang tak kesong, tapi daging dia lebih. Bila daging dia lebih, tulang belakang duduk dalam, ada lubang tak atas. Awak tak pakai baju ni lah. Awak pakai baju, okey lah pakai baju ni. Faham tak? Sebab pandangan belakang tak boleh nampak kot leher baju ni. Sebab belakang rapat tadi kan, awak depan je. Jadi belakang tu dia ada lubang lah. Kalau orang tu gemuk, tu kena kira belakang tu. Kau tak pakai baju. Tu ada kisah tu. Tak pakai baju, dia semayang, makruh. Orang lelaki semayang tanpa pakai baju hukumnya makruh. Orang lelaki semayang tanpa tutup kepala hukumnya makruh. Disunatkan lelaki semayang tutup bahu, tubuh dan tutup kepala. Pakai kopiah ke sokok berapa tak kira lah. Jadi baju sunat pakai, kopiah sunat pakai. Jadi cerita ni dia tak ada baju, dia tak pakai baju. Dia semayang pakai seluar, pakai pekak gitu lah. Piyah ada selah, ada piyah, baju tak ada. Dia pun ambil piyah dia cocok kat lubang. Dia pergi tulang belakang dia tu, kopiah dia tu, baju dia akad, kopiah dia ambil, dia gulung-gulung, dia cocok kat lubang. Kat lubang tulang belakang. Faham tak ni? Orang pun tengok, dah apa pula tu? Baju tak ada, kopiah ada, pergi selip macam ekor pula jadi. Bu belakang tu jadi macam ekor kolej tu kan. Tahu tu. Orang tahu. Tapi tak beramal tu, baju tak pakai, apa dah pakai ni. Tapi kalau orang tak faham, apa pula kopiah atas kepala. Lepas tu pergi selit celah lubang tu macam ekor pula tu. Kenapa jadi macam ekor? Dia kolej belakang ni. Sebab apa? Sebab dia gemuk, jadi di situ ada lubang. Boleh nampak pandangan atas. Dia ambil piyah, dicocok ni, dicocok lubang tu. Faham tak ni? Ni bukan semayang ramai ni. Masa orang lah ni. Tapi orang nampak lah berapa pula kopiah duduk situ. Berapa kopiah duduk atas kepala. Sebab apa? Sebab itu nampak pandangan atas. Itu pandangan atas. Kemudian satu laginya pandangan keliling. Sisi keliling. Faham tak ni? Dia yang dimaafkan hanya pandangan bawah sahaja. Ada gini. Tengok gini. Kita kata orang. Tak? Orang buat gitu. Gila guna-guna pun. Jadi maknanya hak dipakai ni, dipakai tutup ni, wajib tutup pandangan atas, wajib tutup pandangan sisi. Ni pandangan sisi orang panggil ni. Hak maaf hanya pandangan bawah saja maaf.
Bawah mak. Ni sisi ni, dia panggil sisi. Keliling orang panggil. Bukan ni je, termasuk ni. Faham tak? Hak bawahnya ni je mak. Hak atas, orang lelaki yang nak kena jaga, orang okey je kat atas. Orang nak jaga sisi. Pandangan sisi. Contoh sekarang ni. Lalu contohlah. Ni pandangan bawah nampak tak? Kalau orang perempuan ni aurah. Ni aurah orang perempuan kan? Kalau dia tangan baju dia straight, baju kurung. Nampak tak pandangan bawah? Nampak. Tak ada masalah. Diangkat aja, nampak tak pandangan sisi? Nampak batal dah sembahyang. Bukan kata ini je sisi. Ini pun dia panggil sisi dah. Nampak tak? Nampak. Sebab tu kalau ada baju tu dia akan buat kacing. Faham tak ni? Tapi cuma nak cerita, masa duduk gini okey lagi. Sebab ini pandangan bawah, nampak aurah. Pandangan bawah, tak wajib tutup. Diangkat sikit je, pandangan sisi. Tak? Maka timbul sekarang orang perempuan sembahyang pakai baju kurung. Kemudian dia pakai ni dia punya tu di dalam. Cerita dah kemarin di Masjid Pada Kolam. Dia pakai sampai sini je. Bukan? Ke sampai bahu. Sampai sini je. Jadi kalau dia angkat tangan, nampak tak sini? Nampak tak sini? Betul? Ini pandangan keliling, pandangan sisi. Dia nak takbir kan? Allah tu kan? Dia nak takbir. Dia angkat ni, memang sini tak nampak sebab dia sudah pakai. Dia sudah pakai. Tapi nampak tak dalam ni? Faham tak? Sebab sekarang ni ada kempen nak memudahkan perempuan solat. Hanya pakai baju kurung boleh solat. Kemudian kok bawah dia pakai seluar panjang, kok dalam. Kemudian seluar panjang tu dia tutup dengan stocking. Jadi makna kok bawah clear. Clear kok bawah. Sebab dia pakai stocking tu tutup pula bawah seluar sampai ke atas. Bila bawah clear, tak nampak apa-apa pun. Tak nampak. Sebab kena kiri belakang opan ni masa dia sujud pandangan sisi bawah tu. Nampak. Tapi tak apalah sebab dia pakai luar panjang. Tapi hak baju tu sendiri. Ada ni. Hak tangan satu perkara. Hak baju ni pula baju kurung singkat. Kok dalam dia kena pakai baju sungguh-sungguh. Tapi baju ni sampai tutup ke atas. Kalau tutup ke atas, masa dia nak rokok, dia nak sujud, boleh nampak tengkok dia ikut sisi. Faham tak ni? Dia apabila dia sujud, contoh dia sujud. Tak? Dia pakai baju kurung je. Dia sujud, dia pakai baju kurung. Faham tak? Kadang-kadang baju ni nampak tak pandangan sisi ni? Pak atas tak nampak sebab atas dia tutup. Kok depan ni, kok bawah nampak tak ni? Ni ada tekuk dia, ada ni. Tak nampak macam mana kalau di dalam dia tak tutup habis. Tudung di luar. Tak, sekarang tudung di luar. Dia tudung lain, baju lain ni, tudung duduk sini. Baju duduk sini. Ya. Sekarang ni baju kurung dia terbuka. Kok ni tubuh dia, kita kata ni kat ni kain bawah dia. Ni ikut sisi orang panggil. Kok maaf kok ni je ke bawah je maaf. Kok sisi nampak ke tak? Ni di tekuk dia ke dia apa depan ni. Tak, sekarang ni kena faham molek ni. Dia bila dia sujud, dia baju tu singkat, faham? Baju singkat bukan macam baju sembahyang apa sampai ke lutut. Baju dia labuh. Faham tak? Dia bila dia turun sujud, dia pandangan sisi kot belakang ni. Dah tu dah masalah sekarang ni. Orang buat dah, memang nampak. Memang nampak.
Baju kurung memang nampak. Kalau baju kurung tu labuh bawah dia lutut tu, mungkinlah dia boleh kemas. Tapi kalau baju kurung biasa, jumpa tu ada sekarang ni baju kurung. Baju kurung biasa. Tak? Sebab di sekarang ni nampak macam wak mudah-mudah. Kita tak apa. Masalahnya kalau kita nak pakai mazhab Syafi'i betul lah. Dia kalau mazhab Hanafi ni, kalau mazhab Hanafi dia mudah-mudah jawapan semayangnya. Mazhab Hanafi mudah-mudah je. Ini mazhab Hanafi pandangan sisi ni, dia tak kira ni. Dia tak kira pandangan sisi. Tu mazhab Hanafi dia simple je penumpang dia. Tapi kalau kita kira mazhab Syafi'i kita, ada. Ada. Jadi kalau dalam tidak tutup molek, lepas tu barulah pakai baju kurung di luar, payah nak luluh lah kalau kira mazhab Syafi'i. Sebab kita kena jaga termasuk hak sudut keliling, sudut sisi. Sudut sisi. Sesengah Tok Guru bukan kata baju kurung, baju semayang dua helai tu pun tidak setuju. Dia suruh pakai baju selah daripada kepala pakai kaki. Selah lalu. Hak baju semayang hak dua helai tu, kain suku, baju suku tu, dia tak sah. Sebab apa? Pada masa bergerak pada rokok, pada masa nak turun ke bawah, sebelum kita pegang masa sujud, dia terbuka dah situnya. Kita pegang baju tu masa sujud. Sebelum kita sujud, baju tu kembang. Kembang pandangan belakang macam mana? Kadang-kadang dengan siku-siku pun nampak kalau tak tutup molek. Sampai masa sujud barulah dia tutup. Baju tu tutup tak buka. Tapi sebelum sujud, masalah keturung tu. Sebab masalah keturung, kita tak cara ke baju, kita cara nak tekan tangan ke latar. Masa tu kita tak cara ke baju. Kalau cara ke baju, masa nak turun tu jatuhlah kitanya. Masa nak turun, kita cara ke apa? Cara ke nak letak tangan sebab takut jatuh. Lepas nak sujud barulah kita tutup ke baju. Tapi sebelum tu, faham tak? Ini kalau cerita mazhab Syafi'i. Tapi saya biasa tak setuh perkara ni. Janji semayang je. Tapi kalau cerita mazhab Syafi'i sungguh, dengan pandangan sisi pun wajib kena tutup. Bukan kata dalam rokok sujud, dalam pergerakan kita nak pergi pada rokok sujud tu. Kalau nak pakai mazhab Syafi'i. Sebab tu saya ngaji Tok Haji Abah dulu, Tok Haji Abah Tok Jiring. Anak murid dia semua baju selau lah ke? Selau lah ke? Tak dua lah. Dia pakai selau lah ke? Tak dua lah. Sebab dua lah ni, dia masa pergerakan kita nampak aurah, walaupun sekejap, semayang batal lalu dah. Nampak aurah walaupun sekejap, batal lalu dah ni. Dia bukan masalah ada orang lain, tak ada orang lain ni. Kalau kerana kita seorang, lanjang tak apa lu gitu. Tak ada kaitan ni. Orang apa kau orang seorang aja. Kalau kan orang ramai, kalau kan orang seorang daya kaju mayang telanjang tak ada orang tengok. Ini bukan masalah orang tak orang ni. Bukan. Kita tak ada cerita orang ni. Pandangan atas, pandangan sisi tak ada cerita orang. Cerita nampak aurah mengikut pandangan atas, sisi ada orang tengok ke? Tak cerita orang tengok tak tengok ni. Sebab kadang-kadang dia ikut dalam tu, dia kadang-kadang pakai baju lengan pendek. Tapi kalau pakai selah daripada kepala pas kaki, dalam tu hanya bulat pun tak apa. Selah daripada kepala pas kaki, tak ada dah, ada benda dah. Tutup habis dah, daripada atas bawah, dalam tu tak ada selah habuk pakaian pun tak apa. Tapi kalau pakai dua lah, nak kena jaga ni tangan-tangan dalam tu nak kena jaga.
Sebab kita nak baca kunut kadang-kadang di terbuka, kita nak rokok, kita nak turun sujud di terbuka, kita tutupnya kemudian, kita peluk baju tu kemudian masa sujud tu, kemudian masa nak turun. Tu kalau nak ke mazhab Syafi'i. Kalau mazhab-mazhab lain dia mudah je. Kalau mazhab Hanafi, ni tepi aurah pun dimaafkan. Ni nampak sikit-sikit tak apa, ni tepi aurah tapi tak apa, sikit-sikit tak apa, perempuan ni cerita perempuan ni. Ada sikit-sikit tepi-tepi aurah dimaafkan, tu mazhab Hanafi. Lepas tu dia kau tengok orang puang semayang mudah je, di mazhab dia mudah je. Bab aurah ni. Ni cerita mazhab Syafi'i kita. Pandangan atas orang lelaki masalah timbul, pandangan sisi orang perempuan hak nak kena jaga. Pandangan keliling orang perempuan nak kena jaga. Lepas tu kadang-kadang tengok orang perempuan kan, dia sebelum dia pakai baju semayang hak dula baju kain tu kan, dalam kemah dia tutupnya. Kemah kadang-kadang dia punya telekung atas jibak kecek tu duduk dalam ni mana, dia masuk dalam ni, dia masuk dalam lengan baju ni, leher baju dia ni, hak jibak kecek dia tu. Bawa-bawa dia pun pakai baju semayang hak luar pengah dia bubuh. Faham tak? Mana dia tutup habis ni, dalam ni sini ada kacing baju dia, ni ada kacing. Maknanya baju di dalam, dia punya jilbab kecil tu dia masuk dalam ni. Dia masuk dalam ni. Kemah dah ni. Barulah dia pun ambil baju semayang hak atas. Dia pun baru masuk. Tu ada benda tu sebab dia habis tutup. Sebenarnya dia tutup gitu tu, kalau dia tak pakai hak baju atas tu boleh semayang dah. Tapi awak panggil apa? Mana nampak tubuh tu makruh. Body tu ialah. Tapi maknanya boleh tak semayang gitu? Apa dah boleh? Dia punya jilbab dia masuk dah dalam ni, rapak dah sininya. Lepas tu hak ni pula kacing molek, baju pula masuk dalam kain semayang hak belah bawah dia masuk dalam tu dah kan? Ada benda dah. Tapi dia masuk dah baju semayang pula selagi. Maknanya dia duduk gitu tu, baju semayang selagi tak pakai pun boleh dah semayang. Boleh dah, tutup molek dah, buka dah, ni rapat habis dah ni, ni dalam belaka dah ni. Ni rapat molek dah ni. Tapi kalau pakai lengan pendek apa semua, pakai baju pula hak dua helai seumpama tu, banyak ketika dia akan terbuka. Sebab kita boleh tengok budak-budak. Tengok budak-budak semayang. Dia budak-budak dia pakai dua helai. Dia pakai lengan pendek. Perhati tengok. Memang nampak siku, nampak lengan, nampak tekak, nampak masih dia gerak. Masih dia gerak. Tak sikap mana juga. Tapi gitulah. Oleh kerana baju tu dia besar kan. Bukan baju sama sendak dengan tubuh. Baju tu dia besar. Besar. Jadi besar ni dalam pergerakan tu, kadang kalau masa sujud kita boleh nampak kat belakang. Nampak siku budak ni. Nampak siku. Ni biasa berarti budak-budak sebab dia tak mau bakal dengan lengan panjang dalam, panah dia kata. Dia nak pakai t-shirt je dalam. Ni. Ini kalau nak kira hak mazhab Syafi'i kita. Nak kira hak mazhab Syafi'i kita. Bergaduh lah. Jadi orang macam duduk cadang pakai baju kurung biasa apa semua tu kurang. Satu lagi pula, dia buat semayang tu di kelayak ramai. Orang perempuan elok ke semayang di kelayak ramai seumpama tu? Masa rokok sujud orang lelaki duduk belakang duduk tengok, sesuai ke? Itu ke muslimat kita nak semayang? Gitu ke cara orang Islam perempuan nak semayang? Orang lelaki okey lah, orang lelaki semayang tepi jalan ke, semayang kaki lima ke, semayang ni kat atas tanah ke, orang lelaki mayang nak mayang mana pun. Tapi kalau orang perempuan, kita semayang di kaki lima, orang tempat, orang shopping, orang pergi mari, kita duduk rokok sujud, duduk tungging-tungging depan orang ramai gitu. Macam mana orang perempuan? Sesuai ke gitu?
Bak bersih tu bak lain. Bak kita tu. Orang pandang kita rokok sujud orang perempuan ni. Luar negara kalau tak ada arah tu cerita lain. Darurat cerita lain. Ni di tempat kita. Di tempat kita yang mana kadang-kadang kita ada satu program yang besar-besar. Macam mana kita nak buat orang semayang, orang perempuan semayang kita ni terlindung? Kita boleh mikirlah. Dan kita buat program besar, sampai masa Zuhur nak semayang, orang perempuan kita nak semayang macam mana? Kita nak lindungkan perempuan kita semayang ni macam mana? Kena usahakanlah biar jadi terlindung. Faham tak? Selagi kita boleh usaha, kita usahakan. Kita tak mahu perempuan semayang di kalayak ramai, rokok sujud di kalayak ramai, pakai pula baju kurung saja, bukan baju besar pun. Kena kira belaka tu. Semayang sah belaka, janji aurah tertutup. Tapi dari segi apa panggil apa, adab sopan tu kena kedok buat gitu. Jangan buat sama lelaki dengan perempuan ni. Perempuan duduk semayang, duduk rokok, duduk sujud. Orang lelaki duduk pergi mari ikut belakang. Pergi mari duduk belakang. Sesuai ke? Berfikir sesuai ke tak? Orang perempuan rokok sujud. Tu kawasan orang pergi mari, keliling kelalang pergi mari. Pergi mari perempuan tengah semayang rokok sujud. Sesuai. Dok dia kena usahakan. Biar dalam keadaan kita kata learning orang inilah dia kata daripada dah semayang, betul lah. Semayang lepas dah sekara, betul lah. Tapi kalau kita boleh buat lebih molek lagi, kita buat biarlah lebih molek lagi, lebih sempurna lagi. Tapi biasa jawapannya, tak apalah janji semayang, so semayang sudah. Betul lah. Tak apalah kalau jawab gitu, senyap sudah, tak kata apalah. Payah medan ramah kita nak buat guana. Tak apa dah payah kau. Dah orang puan pula semayang, rokok sujud, orang lelaki gemari mai ikut belakang tu, rasa mana orang puan? Okey, tak ada masalah. Orang puan pula guana. Okey. Apa-apa. Biarlah pergi mari ikut belakang kita pun. Tak apa. Dan memang itu tempat orang lalu. Orang mari. Kita duduk sujud depan tu kan. Mana kita sepatutnya adalah sikit-sikit macam mana cara nak buat. Ikhtiar. Lepas tu dah bila dah terlampau ramai ni, ada yang tak sempurna, tu ada dah ikhtiar kita. Hal tak sempurna tu kelemahan kita. Tapi kalau daripada awal dah gitu dah, kalau kita tengok jadi nampak macam tak berapa molek je. Tak apa molek. Jadi orang puang rokok sujud di hadapan pandangan lelaki ajnabi. Tapi tambahan pula kalau semayang pula tepi-tepi dekat shopping complex, orang kafir pun ada, orang lelaki tu macam-macam orang lelaki ada manusia ni. Kita duduk semayang, kita duduk sujud depan orang lelaki, ada orang lelaki kafir hak punya palotok dia macam-macam.
Kemudian hak masalah dia pakai baju kurung tu, dia kena tutup molek lah, dalam tu tutup habis. Seluar memang tak ada masalah sebab dia pakai seluar dah sampai ke atas. Seluar tu okey lah. Seluar kot dalam, kain kot luar. Tu tak apalah kita kata. Bab belah tu, bab belah baju tu. Mana kalau pakai baju kurung saja dalam tu, memang dia kata, kita tekuk ni masa takbir, tangan kita tekuk. Masa rokok kita tekuk, masa sujud kita. Pada masa tu, pada masa bergerak. Bukan pada masa berdiri rokok sujud saja kita tutup. Masa kita bergerak, nampak sekejap saja aurah kita mengikut pandangan sisi, maka sembahyang kita batal dah. Dia nampak aurah sekejap, kita tutup segera, tidak membatalkan sembahyang, hanya terbuka ditiup oleh angin. Ditiup oleh angin jua, kita tutup segera, solat kita tak batal. Tak. Sehingga kan kalau terbuka tu kerana perbuatan budak kecil yang tidak memayis, terbuka tu kerana perbuatan kucing hok nikuh duduk guling-guling kat baju semayang kita tu, terbuka sekejap saja, walaupun kita segera tutup, solat kita tetap batal. Yang terbuka kita segera tutup dan tidak membatalkan solat, hanya terselok ditiup oleh angin. Itu saja, ditiup oleh angin. Tapi kalau terbuka tu pada masa kita sendiri bergerak berpindah rukun, hak tu memang tidak dimaafkan, sembahyang kita batal. Ini cerita mazhab Syafi'i. Tapi kalau tengok orang buat dengan baju sembahyang lebih kurang, tak usah kata apalah. Bagi kitanya, janji dia sembahyang. Tu bagi kita, janji dia sembahyang, sudahlah. Tapi kalau kita kira kitab mazhab Syafi'i, anda kena jaga sampai setara tu. Lepas tu ada buat ramai-ramai tu, tak apalah, itu bukan benda ijma' ulama. Janji dia sembahyang, sudahlah. Itu pandang kita pada orang lain. Tapi untuk kita buat, untuk jaga mazhab Syafi'i, jaga molek lah. Lepas tu kadang-kadang tanya aurah perempuan dalam sembahyang, saya tak percaya mana sebenarnya. Sebab itu benda-benda yang tak tahulah, memang kadang-kadang perempuan dia pakai baju dula, di dalam dia tak apa tutup mana sebenarnya. Bukan semua orang di dalam dia pakai baju lengan panjang, dia tutup di dalam sampai ke tengkok baju dengan jilbab kecek, dia masuk ke dalam. Jarang-jarang. Dia kata dia tengok mocik-mocik, dia kata punyalah tutup sini, bakar, lepas tu dia masuk pula dalam ni, lepas tu barulah dia pakai baju semayang. Mocik-mocik dia kata. Lepas tu orang lain ada. Orang lain dah lengan pendek je. Lengan pendek je. Tapi kalaulah tidak tajuk, saya tak akan cerita. Ni tajuk kita ceritalah. Hak tajuk, hak tak tajuk kita dah cerita. Macam biasa hak timbul di surau-surau, orang perempuan sembahyang, dia tak ada buka pintu antara perempuan dengan tok imam. Dia tak ada buka. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, perempuan dalam tabir tu tak seorang. Tak seorang. Sebab terhalang antara perempuan dengan imam. Dia kena ada pintu yang terbuka. Langsir pun tidak boleh. Apa asitrul murakha dia panggil. Tak boleh. Bukan masjid ni surau. Dia ada asitrul murakha ni, tabir yang terhulur. Walaupun tabir tu nipis sekalipun, memang kita boleh langgar tabir pergi pada imam, tetapi bila tertutup je, dia terhalang antara makmum perempuan dengan imam di bangunan surau. Kalau masjid tak ada masalah. Masjid lain, surau lain. Tapi saya pergi surau mana-mana pun, saya tak pernah kacau, tak pernah tanya pun, tengok saja je. Tengok saja je. Tak apa nak cara mana, itu benda khilafiyah.
Hak dalam kitab ni, dalam kitab Hidayatus Sibyan kita ni, tajuk dia tajuk semai berjemaah. Tak payah buka lah, saya baca je. Tajuk mai jemaah, kalau ni dia musnad 24 dia syarat untuk sah berjemaah. Ketujuhnya, bahu berhimpun keduanya, imam dan makmum pada satu tempat. Berhimpun satu tempat, masjid ataupun lainnya. Kadang-kadang satu tempat tu sama-sama masjid, atau lain ni macam surau. Maka bagi berhimpun keduanya pada satu tempat itu 4 surah yang disebut akan dia dalam kitab yang panjang-panjang kita. 4 rupa. Mana 4 rupa? Satu, imam dalam masjid, makmum dalam masjid. Satunya, imam dalam surau, makmum dalam surau. Satunya, imam dalam masjid, makmum luar masjid. Satunya, imam luar masjid, makmum dalam masjid. Dia ada 4 keadaan. Suka. Sekarang ni kita katalah belakang masjid tu sungai. Jadi orang ramai nak orang ni nak pergi ke belakang makmum jemaah tak boleh dah. Tu imam lah, tu baik masjid pergi duduk belah depan. Jadi makmum dalam masjid, tu imam tengah padang. Tu contoh. Dia ada 4 keadaan. Ya tak? Jadi yang kita nak ceritanya, sama-sama bukan dalam masjid, surau. Itu sama-sama bukan dalam masjid. Maka antara makmum dengan imam, dia tidak ada benda yang menghalang. Walaupun kain langsir sekalipun, mesti buka. Ini orang perempuan, bukan orang lelaki, tak ada masalah. Dia kena buka, sama ada hadapan ataupun sisi. Tapi kalau buka hak sisi, jangan buka di tengah, buka di paling hadapan sekali. Kalau buka hak tengah, sisi, tak ada. Cermin sekalipun dia menghalang kepada imam. Dia bukan masalah tak nampak. Dia masalah sekali menghalang pergi kepada imam. Bukan menghalang pandangan dengan imam. Contoh kita kata surau. Tak. Ini mihrab. Imam duduk sini, surau. Ni orang perempuan. Dia buka di sebelah hadapan ataupun sebelah sisi. Tapi sebelah sisi syaratnya makmum lelaki ada di sini. Kalau sebelah hadapan, okeylah, makmum sesah pun apa dah nampak dah. Faham tak? Memang nak kena nampak lah. Cermin nampak tapi terhalang, tak boleh pergi. Masjid lah lain cerita. Ni surau. Kalau dia buka ni sisi di sini, maka makmum perempuan hak di hadapan ni tak sah belakang ni. Hak di sini saja yang boleh yang sah. Ini mazhab Syafi'i yang muktamad. Faham tak? Kali buka belah sisi. Belah hadapan nak pergi ke mana? Belah hadapan nak pergi ke imam awak macam mana? Dia kena membelakangkan kiblat untuk pergi pada imam. Tak sah. Kalau nak pergi pada imam, tapi tak nak pergi pada imam ni, orang perempuan lah. Tapi kalau duduk di sini, kalau bukanya dia di tengah, dia nak pergi ke imam macam mana? Dia kena membelakangkan kiblat, maka tidak sah. Kalau dia buka depan ni. Tapi kena ada makmum pula di sini, makmum lelaki, atau nak sampai buka di hadapan. Tapi biasa berlaku dengan perempuan, apabila ada orang lelaki buka tabir selepas daripada qomat, buka tabir lepas dia qomat, orang lelaki pun buka, buka tabir, dia gitu tu. Orang puan punya kiraan pula. Ada. Tapi tempat kita kalau surau yang saya pergi sama sahaja, dia tak buka. Tapi saya tak pernah cara. Saya nak cara tu. Kami nipis tak boleh, dia kena buka. Kena buka. Mana telus orang. Cukup telus orang di hadapan.
Nanti orang tengok pula, bubuh orang tua situ. Tua situ. Orang lelaki pun tengok, mokcik. Tengok pula, mokcik. Lama-lama dia tengok dah lah. Medu mokcik tak umur ni. Ingatkan anak mokcik ke, cucu mokcik ke duduk situ. Saya tengok mokcik, muka pula pekeng pula. Kau tak mau tengok. Ini surau, bukan masjid. Masjid tak ada kiraan waktu tutup, tak ada apa masjid. Janji boleh pergi kepada imam, kok mana pun tak apa, kok belakang pun tak apa. Boleh pergi daripada imam masjid, boleh pergi kok belakang tu, kok belakang pun tak apa kalau masjid. Belah depan tutup, belah sisi tutup, boleh pergi kok belakang, tak apa dah. Kalau masjid, tak apa masjid. Ini surau. Kita mazhab Syafi'i pula masjid lain, surau lain, musalla lain. Kalau mazhab Hanafi, mana-mana bangunan yang dikhaskan untuk sembahyang, hukumnya masjid. Buat Jumaat, masjid jami'. Tawak Jumaat, masjid tok jami'. Gitu je lah. Bukan masjid tok jami', masjid lah maknanya. Kalau Jumaat, masjid jami'. Itu je. Itu mazhab Hanafi. Di mana-mana bangunan yang memang dibuat untuk solat, macam surau memang untuk solat, maka hukumnya masjid. Boleh niat iktikaf, boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Adapun kalau buat semayang dalam bilik-bilik pejabat, itu bukan untuk semayang, untuk ketika-ketika, itu takkan jadi masjid. Kan dia buat dalam bilik pejabat, kadang buat semayang, kadang buat mesyuarat, dia buat, itu tak di masjid. Tapi kalau macam surau, memang bangunan tu buat untuk semayang, maka mazhab Hanafi hukum masjid belaka. Kita mazhab Syafi'i tidak. Masjid lain, surau, musalla lain. Ni kita cerita hak surau, musalla. Dia kena buka di hadapan. Tapi benda ni benda khilaf di saya pun tak pernah cara mana, orang tak tahu je. Kadang-kadang orang Ustaz mana tu dia tak buka, senyum je lah. Kena buka ke? Buka lah. Gitu je lah. Buka lagi bagus. Gitu ya. Ada tempat dia bagus, dia komat je, dia buka. Komat dia buka. Di belah depan. Komat apa semua dia pun buka. Lepas tu dia mana hak duduk depan ni jadi macam ganti imam dah ni, hak duduk depan ni. Depan. Mana makmum perempuan lain jangan duduk litas dia. Dia macam pengganti imam. Ada. Ni kadang-kadang tutup rapat. Bila tutup rapat, walaupun masjid sekalipun boleh tak nampak, tapi kita tahu perpindahan rukun perpindahan imam dengan takbir intiqalat. Faham tak? Sebab kita nak sah berjamaah, kita kena tahu perpindahan rukun oleh imam. Tahu ni sama ada dengan mendengar Allahu Akbar, takbir intiqalat, ataupun tahu tak dengar tapi nampak. Nampak ni bukan semesti nampak imam, nampak makmum di belakang. Kita nampak, nampak. Tapi speaker padam, karung elektrik tak ada, tak bunyi pun, tapi kita nampak pergerakan makmum dia di belakang. Kita boleh ikut dah. Maknanya kita tahu perpindahan rukun imam sama ada dengan dengar takbir intiqalat imam, ataupun dengan nampak pergerakan imam ataupun makmum. Tapi kalau masjid itu dia tutup rapat, Tain kata hujan lebat, kemudian speaker pun tak jadi. Speaker tak jadi, nampak memang tidak, sebab dia punya tutup rapat, gelap. Lepas tu dengar ke tak suara tu imam tabin tu? Tak dengar sebab bising dengan hujan. Speaker pula jeng contohnya, speaker elektrik dia padam. Macam mana tahu perpindahan rukun oleh imam? Lepas tu macam mana kita nak berjemaah kalau tak tahu? Sebab syarat untuk sah berjemaah adalah mengetahui perpindahan rukun oleh imam. Tetapi kalaulah antara makmum perempuan di masjid dengan makmum lelaki boleh nampak, ada ketika-ketika tak dengar kita nampak. Tak nampak ni juga macam-macam masalah timbul. Kalau tak nampak ni, macam-macam masalah timbul.
Macam mana kalau imam naik rakaat kelima? Imam lebih rakaat, macam mana? Kalau kita tak nampak, ni ke masjid ni okey lah, tak nampak pun masjid. Tapi kalau imam naik rakaat kelima, kalau imam rakaat ketiga tasyahud akhir dah, sembahyang 4 rakaat, gimana? Kita tak nampak. Tu hak masalah masjid. Okey je sebenarnya. Cuma kalaulah imam tu ditakbir intiqalat dicomel, tak apa. Mana? Kalau imam takbir intiqalatnya comel, takbir intiqalat, dia ada takbir tu ihram, tu rukun. Takbir intiqalat itu sunat hai'ah. Tahu takbir intiqalat? Takbir berpindah rukun. Takbir Allahu Akbar bila? Ketika berpindah. Faham tak? Takbir Allahu Akbar, intiqalat ketika berpindah. Tahu tak ketika mana berpindah? Ni qiyam, ni rukuk. Mana ketika pindah? Ni qiyam, belum berpindah. Ini rukuk, sudah dah berpindah. Mana ketika berpindah? Gerak antara tu. Allahu Akbar, dua kalimah tu kena bubuh antara tu lah. Ni dak ni. Gerak Allahu Akbar. Mana dia lajak gitunya? Kadang-kadang rokok siap-siap, rokok Allahu Akbar, Allah peseng gini. Bunyi lagu sedap, qori, tapi takbir intiqalat tak erti. Tak ada takbir intiqalat orang panggil. Tak ada takbir intiqalat, hukumnya makruh. Jadi kita nak turut dia ni pula. Bila kita nak turut dia? Nak turut dia selepas dia sampai pada rukun yang dipindah. Macam mana kita nak tahu? Bar kita pun gerak, bar kita pun gerak. Ni dak ni, dia rokok lama dah barulah Allahu Akbar. Lepas tu masa mana kita nak gerak berpindah rukun? Dah dia buat tak betul. Ni i'tidal, ni sujud. I'tidal dengan sujud jauh, maka takbirnya Allahu Akbar. Ni dak turun dulu sampai lutut latah, Allah, baru nak Allah. Apa lambat gitu? Kadang-kadang daripada i'tidal turun budahi sujud, Allah. Kata mana dia ni? Dalam rokok tak ada takbir, dalam sujud tak ada takbir. Takbir dalam pindah, tak kenal pindah mana. Ketika mana pindah tak kenal. Ini masalah yang kita nak ceritanya lepas daripada sujud yang kedua. Lepas sujud yang kedua, berpindah ada hak jauh, ada hak dekat. Sujud kedua berpindah pada berdiri jauh. Sujud kedua berpindah pada tasyahud dekat. Faham tak ni? Kalau jauh, takbir tu sunat panjang. Angkat je dahi daripada sujud, Allahu Akbar. Cacang. Kalau berpindah pada tasyahud, Allahu Akbar. Tu tasyahud. Boleh tahu tak beza? Ni dak ni, dia daripada sujud, dia bangun siap-siap, Allahu Akbar, Allah baru bunyi. Kita pun lah bangun lambat jadinya. Dan kita nak bukan cerita tu ni. Jadi dia berpindah rukun jauh, takbirnya Allahu Akbar. Kadang-kadang dia berpindah pada tasyahud, Allahu Akbar, tasyahud je. Panjang pula. Kita tak nampak tu imam. Kalau tu imam tu 3 rakaat tasyahud akhir dah, di takbirnya panjang, Allahu Akbar. Kita ingat ke dia bangun cacang kat kepak
Sepatutnya gitu lah. Kena dia tasyahud akhir. Kita duduk berdiri, Assalamualaikum. Assalamualaikum pula tu imam ni. Gua ni. Dan mana cerita kita tak nampak sebab dinding kapak apa masjid Khalifah tak nampak langsung ke depan. Nampak tak? Nampak. Kalau cukup dah 4 rakaat, tapi ti imam ni dia terlupa. Lepas dia sujud yang kedua, dia takbirnya pendek, tapi dia masuk, dia pergi pada berdiri, Allahu Akbar, kena dia bangun kat kelima. Orang umpan tak tahu, tak kehuara lagi. Tetapi kalau tu imam dia takbir tu 3 rakaat ni, sepatutnya dia bangun berdiri. Bila bangun berdiri, takbirnya panjang, Allahu Akbar. Rakaat ketiga naik rakaat keempat. Tiba-tiba rakaat ketiga, Allahu Akbar. Mana timah tasyahud dah ni? Kita boleh tahu. Walaupun tak nampak perempuan, walaupun tak nampak dia boleh tahu. Ataupun imam rakaat yang keempat, sepatutnya Allahu Akbar tasyahud akhir. Tiba-tiba Allahu Akbar. Kita boleh tahu dah. Imam sudah terlajak naik rakaat kelima walaupun tak nampak. Mana? Kita boleh tahu. Macam mana kalau kebetulan kita masuk masjid, kita berhenti mana-mana masjid, semai berjemaah dengan masjid itu, orang lelaki, suami kita semai belah orang lelaki, kita orang puan masuk dalam tabir, tak ada salah habuk dalam tabir tu. Tapi masa kita masuk tu orang tengah semayang. Orang main dah. Orang pertama, kedua, tiga, empat, tak tahulah orang tengah semayang. Maka makmum perempuan dalam tabir ni, kebetulan tabir tu hitam, tak nampak. Ataupun kadang-kadang plywood. Masjid kadang-kadang tak, masjid tak ada masalah, plywood tutup. Lepas dia sujud yang kedua, macam mana makmum perempuan ni nak pergi? Macam mana nak pergi? Tak tahu kat berapa, tengah semayang ni. Nak pergi ke mana lepas dia sujud yang kedua tu imam? Kemungkinan tasyahud awal mungkin, akhir mungkin. Kemungkinan bangun berdiri kat kedua ataupun kat keempat. Ada dua kemungkinan. Tapi macam mana nak tahu? Lepas dia sujud yang kedua, makmum perempuan tadi pun ngakak pergi buka tengok. Gitu. Macam mana makmum perempuan ni nak tahu? Ada betapa intiqalah, Allahu Akbar. Tasyahud mungkin awal mungkin akhir, tak tahulah sebab tengah semayang ni. Allahu Akbar, mungkin naik kat kedua, mungkin naik kat keempat. Sebab kita mari tengah semayang. Itu tabik intiqalah. Tapi kalau tabik intiqalah tu tak betul tak imam buat, kurang-kurangnya nampak. Kita nampak ni makmum lelaki di belakang tu imam tu. Tapi kalau tak nampak, tu hak cerita hak masjid lah. Masjid tak ada masalah, itu tutup rapat pun, tapi seeloknya biar tahu. Dia macam masjid ladang tu, dia tak ada lasir terus. Tak ada tu masjid ladang. Dan ni tak ada. Masjid putih ada tapi nipis. Nipis. Masjid tak apa belaka tu, walaupun ni tak apa gapa pun. Cuma kalau masjid ladang tu selesa ke orang puan? Ada orang tanya, Ustaz, molek ke dia orang apa kata tak ada hadangan langsung? Saya tak komen apa? Saya tak nak komen. Benda ni kita saya tak nak komen pun. Orang tanya sebab dia ngajar situ kan. Saya tak nak komen. Mana-mana pak tak nak komen. Demo lah. Walaupun surau tadi yang mana memang tak buka, saya tak komen. Benda khilaf. Ya. Tapi kalau siapa tajuk kita cerita. Tiba-tiba kita cerita. Timbul macam mana Ustaz, molek tak buka? Buka lah. Wajib kena buka tu. Tapi saya tak komen. Tapi biasa pak kita memang gitu. Dia kalau surau sekalipun dia tutup rapat. Itu memang khilaf ulama dalam mazhab Syafi'i, kita pun khilaf juga.
wajib ke tak wajib buka tu. Tapi seloknya bukalah. Hak tak buka pun tak apalah, tapi moleknya buka. Tapi masalah tu kadang-kadang ada yang buka lelaki ke, orang tutup. Ada orang yang buka, orang makcik buka. Orang lain marah pula. Orang lelaki marah juga. Orang lelaki belum tutup semula. Ada orang berlaku, orang lelaki buka, orang tutup semula. Ada orang puan buka, orang juga marah. Orang buka, tapi orang juga marah. Ada pula orang lelaki nak marah dia, orang lelaki ada kena-kena dengan dia. Jadi kau mak dah baru buka, bukan buka awal-awal. Kau mak baru buka kan? Dia disedar bila? Disedar bila orang buka? Kira dia mana kita orang. Dia mana kita orang tu. Tu marah kau, bukalah lepas komat. Lepas komat buka awal dia marah. Kau kena. Mana kau dia marah, buka lepas komat. Komat buka. Majid tak apa. Ni surau. Tak, bukan kadang-kadang bukan awak ringan. Macam kata aurah perempuan dalam semayang pun semua ni. Jadi kadang-kadang apabila kita fikiran kita fokus kepada hak asas-asas dulu, pegangan ke apa ke, jadi benda-benda khilaf fiqh ni rasanya tak perlulah tergesa-gesa sampai masa kita cerita. Gitu. Kalau cerita pula, tengok sini ni, kena tutup keliling ni. Kalau pakai dua lah ni kena Allah payah. Payah dah lah pula jadinya. Ayo dah jadi ni. Hak ni main ngajar lama dah ni. Kalau baru mari start minggu ni ajar gitu, minggu depan tak ajak lagi dah. Minggu ni baru start ngajar ni, ustaz baru mari minggu pertama ni. Mak ajar pasal ni. Payah ustaz ni. Minggu depan ustaz panggil ya. Ni hak ngajar lama dah pun pasal payah macam lagi. Aku ni. Mata kadang-kadang dak nekan sebab keutamaan lain tu banyak lagi. Keutamaan lain tu banyak lagi. Tapi kalau ada timbuk ustaz buat apa dak buka? Buka. Gitu je lah. Apa dak oyak? Tak apalah. Yalah kadang-kadang ada orang dia tak kenang buat lebih kurang je. Tak apalah. Pekor kita khilaf, kita duduk atas tangga khilaf. Yelah, untuk orang awam ni kita nak jadi sempurna dengan fiqh mazhab Syafi'i ni, seeloknya gitulah. Tapi tak payahlah buat tergesa-gesa macam benda tu benda ijma' ulama. Yang kita nak tergesa-gesanya akidah. Akidah kena tergesa-gesa. Ada peluang je, cerita lalu dah. Panjang lebar pun panjang lebar lah. Meting memang akidah kena peting lah. Itu je lah. Jadi kalau kiok keliling ni bukan kata setakat baju kurung, tak apa nak tu, kalau tak jaga molek. Hak baju semayang hak dua lah tu pun saya cerita macam hak anak murid almarhum Tok Haji Abbas tu Jiring, memang dia baju semayang dia selah daripada atas pas ke bawah. Sebab apa tak? Tapi bukan jubah-jubah tu dia ni besar molek, ada masalah. Ada orang kata nanti terpijak, dia kata masa nak bangun berdiri liuk ke belakang. Alah tu jagalah. Takkan terpijaknya. Kalau kita jaga, tak jaga mungkin terpijak masa kita nak bangun tu kan. Hak belakang kita terpijak, dia akan jadi macam nak liuk lah tang ke belakang. Tapi kalau kita jaga tak ada masalah. Tu tak ada masalah tu. Ataupun kita nak pakai dua lapis, buat macam cerita tadi tu. Dia tutup sini rapat, baju dalam ada, jilbab kecek keluar, dia masuk ke dalam, baru dia pun basuh baju semayang yang kedua tu. Tak ada masalah. Kan? Kau nak pakai dua lah. Ni kalau nak ikut hak dalam mazhab Syafi'i kita. Lepas tu orang lain tu kita nampak dia sujud, nampak lengan, nampak apa kat belakang, tu sudah cara lah.
Tak ada cara lah. Tapi kalau orang tu baik dengan kita beritahulah ke dia. Kalau dia pun kita tak kenal dia, tak apalah. Mazhab-mazhab lain tak ada masalah belaka tu. Itu tak usah naik ke masjid, tak usah tak bayar. Mana orang nampak siku ni? Kita orang tu, kita tak payahlah, tak payahlah. Dah lah, kita tak bayar sunat, kita duduk belakang sekali. Tengok orang semayang qabliyah isyak. Tengok tu, tengok. Nampak belaka tu dia tu, nampak belaka tu. Kita duduk di itau kan. Bayar tau. Duduk belakang. Tak payahlah. Tak payah. Benda yang khilaf lah. Gitu je lah. Tapi kalau kita nak betul-betul dengan mazhab Syafi'i, kena jaga molek lah. Kena buat molek. Kena. Jadi wajib tutup ni dari sisi atas, orang lelaki nak kena jaga, dari sudut keliling, atau orang perempuan nak kena jaga tu, dari sudut keliling. Sisi dia panggil. Atas, orang perempuan tak ada masalah. Biasa timur asal perempuan adalah pandangan keliling, pandangan sisi. Habislah. Bermula aurah itu atas 3 bahagi. Ni dia nak kita tajuk lain ni. Bukan tajuk lain. Tajuk kita syarat sah semayang, menutupi aurah. Sekarang ni dia ambil tajuk aurah. Tajuk aurah ni ada 3 bahagian. Aurah lelaki, aurah perempuan, aurah perempuan hamba. Ni aurah lelaki pula, dia ada dua aurah pula. Aurah dalam semayang, aurah sesama lelaki, aurah dengan perempuan mahram, aurah dengan perempuan ajnabiyah, aurah lelaki ketika seorang diri. Dia banyak pula aurah. Perempuan ni pula, aurah perempuan dengan lelaki mahram, dengan sesama perempuan Islam, aurah perempuan dalam sembahyang, aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi, aurah perempuan ketika seorang diri, aurah perempuan di hadapan perempuan kafir. Dia banyak pula ni pembahagian berkaitan dengan aurah. Mana bukan cerita aurah semayang saja dalam hari ni. Kita dah cerita bab aurah dalam semayang, tapi dengan tajuk aurah ni dia pecah pula. Tak ada ni. Dia ada 23 aurah pula. Lelaki ada 3 aurah, 3 peseng. Perempuan ada 5 peseng. Perempuan aurah sesama perempuan Islam dengan lelaki mahram, aurah dalam sembahyang, aurah di hadapan lelaki ajnabi, aurah dengan perempuan kafir. Dia ada 4 aurah. Perempuan dia ada 4 aurah. Sebab aurah perempuan seorang diri, dia sama dengan aurah perempuan sesama perempuan, dan perempuan dengan lelaki mahram. Dia sama je tu, antara pusat dan lutut. Aurah perempuan sesama perempuan Islam dengan lelaki mahram seorang diri, antara pusat dan lutut. Mana orang perempuan kalau seorang diri, tak ada siapa pun situ, dia pakai luar pendek, peha nampak, masih lagi haram. Sebab aurah perempuan seorang diri antara pusat dan lutut. Aurah lelaki seorang diri, 2 kemaluan. Orang lelaki seorang diri pakai luar dalam, beres dah, tutup aurah dah. Orang perempuan seorang diri pakai luar dalam, pakai luar pendek nampak peha, haram lagi. Sebab belum lagi menutupi aurah. Aurah seorang diri ada aurah. Lelaki ada aurah seorang diri, perempuan ada aurah seorang diri. Ni depan dia akan cerita ni. Ni kitab Hidayatus Sibyan, petunjuk bagi orang nak belajar. Gimana? Ada aurah seorang diri. Ada aurah seorang diri. Boleh buka aurah jikalau ada hajah. Ada hajahnya apa? Nak mandi ke, panah ke. Hari tu panah, tak ada seorang di rumah, dia pun buang habis, tinggal dalam saja seorang diri dia. Tak ada apa-apa. Ni orang perempuan ni, seorang diri, sebab dia panah. Dia ada hajat, ada hal kenapa nak nyapu rumah. Nyapu rumah ni berabuk ni, kalau pakai baju kain tu habis lekat abuk baju kain. Dia pun buang baju, dia pun buang kain, dia pun nyapu dah telanjang. Sebab begitu tu, tak ada orang ni seorang diri. Sebab nak menyapu, nak elok daripada debu kena baju kain. Dia pun semayang, dia pun menyapu tanya bulat seorang diri ni. Belang-belang nyanyi. Ada benda lah tu. Ni nak cerita, maknanya ada aurah seorang diri,
Tapi dibenarkan buka jika ada hajah. Walaupun li adna gharadain dia panggil, walaupun sekecil-kecil hajah. Allah, setakat tambui baju kena abuk panggil hajah dah. Keperluan dah dipanggil tu. Sebab payah pula lekat abuk di baju kain tu nak kebah nak apa. Tu. Jadi kalau mandi tu memang hajah besar lah. Kalau mandi tu kalau mandi tu hajah besar. Ni tak ada apa pun, tak ada. Mandi pun tidak, panah pun tidak, nyapu pun tidak, masak pun tidak, saja-saja je. Saja-saja je. Dia telanjang, kita tengok dia cermin pula. Tu bukan. Nak ceritanya hukumnya haram kerana tidak menutupi aurah. Aurah apa seorang diri ada aurah. Faham tak? Lelaki seorang diri ada aurah, perempuan seorang diri ada aurah. Buka aurah tanpa ada sebarang hajah, hukumnya haram. Ada hajah, contohnya nak salin pakaian. Walaupun dalam masjid sekalipun. Tapi tak ada orang lah ni. Dalam masjid contohnya dia ada bilik untuk bersaling. Bilik nak tukar bersaling ni bukan hospital ni, bukan bersaling beranak ni, bersaling pakaian. Tapi bilik bersalin pakaian tu bukan masjid tu dalam masjid cuma dibuat satu petak untuk tukar pakaian dalam tu. Mana tutup pintu. Lepas tu dia pun pakai tanya teguh untuk pakai pakaian baru. Haram ke tak? Tak, walaupun dalam masjid sekalipun, sebab ada hajah. Ada kerana nak tukar pakaian. Itu hukum adab lain pula. Adab sopan yang disunatkan tu lain pula. Allah nak salin pakaian, ambil kain lain kat luar, tak ada orang ni. Yelah tak ada orang lah. Ada orang buat gitu haram lalu dah. Ni tak ada orang ni, seorang diri tapi dalam masjid sekalipun. Kalau dibuat secara buang habis telanjang, dimasuk baru, apa hukum telanjang? Ada hajah. Apa hajah dia? Nak tukar pakaian. Dalam masjid sekalipun janji ada hajah, hukumnya tak haram. Hak hukum haram ke tak haram ni? Hak bab adab, bab kesopanan tu bab lain pula. Malaikat dah sedekat tu mana? Latah apa tu? Apa tu? Kalau latah letak jawab latah semua ke dia? Dia dan latah benda yang tak jadi dengan ikhtiari tu memang tak ada hukum. Hukum tak ambil salah. Itu benda yang hukum tak ambil salah. Jadi dia masuk sini ada pula kepada bahagian aurah, ada 3 bahagian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.